sebenar. Yang kata Yahudi talam berapa muka ni, mereka dah tunjuk muka-muka mereka. Mereka khianat, mereka atok percaturan di belakang untuk serang Nabi dan sebagainya, yang menyebabkan Nabi mula mengusir mereka. Mula dengan Bani Quraizah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, semua dikeluarkan dari Madinah. Dan mereka lari piduk di mana? Mereka piduk di satu kawasan namanya Khaybar. Khaybar hari ini dalam kawasan Arab Saudi lah. Dia menuju ke arah utara Madinah. Sebab tu orang Yahudi, Zionis Yahudi, hari ini bila pejuang-pejuang Palestin melaungkan perkataan Khaybar, Khaybar ya Muhammad, Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad sawfa ya'ud. Khaybar, Khaybar wahai Yahudi, tentera Muhammad akan kembali. Bila mereka dengar perkataan tu, mereka rasa ni lah mengimau sejarah bagaimana mereka pernah mereka pernah kalah dalam kubu kuat mereka ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-7 Hijrah dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilih ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullih ajilihi wa ajilih ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum fathahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini. Saya rasa mungkin 3 kali kot, 3 bulan dah saya tertangguh kuliah subuh di tempat tuan-tuan, dan alhamdulillah pada pagi ini dapat kita sambung semula. InsyaAllah pada masa yang terhad ini, mari kita tengok beberapa hadis daripada kitab ataupun daripada buku yang berjudul Al-Arba'un Al-Malayuwiyah fi adabit ta'amuli ma'an nas. Hadis-hadis yang 40 bab yang dihimpunkan oleh seorang sahabat saya, pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa. Dia orang Arab dari Syria. Dia himpunkan dengan cara hadis-hadis dia pergi jumpa dengan 40 orang tok guru Melayu, lalu dia namakan hadis ni dengan Arba'un 40 Al-Malayuwiyah, 40 bab yang dia riwayatkan daripada 40 orang tok guru Melayu yang berkaitan dengan hadis-hadis berkaitan dengan adab yang dihimpunkan dalam buku ni. Kita dah baca pada pertemuan yang lepas 3 bab. Kemudian kita masuk hari ini bab yang keempat, fi adabit ta'amuli ma'allah, hadis-hadis yang menceritakan tentang adab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab kita sebagai hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa ta'ala ana aghna asy-syuraka'i 'anil syirk man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Hadis sahih riwayat dari Imam Muslim dalam sahihnya. Kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman. Makna hadis ni hadis qudsi. Hadis qudsi. Allah berfirman, aku adalah yang paling tidak memerlukan sekutu. Allah Taala kata, aku maha kaya,
tak perlu kepada sebarang sekutu, rakan kongsi, tak perlu. Sesiapa yang menyekutukan aku dengan selainku dalam amalan yang dilakukannya, maka aku akan tinggalkan urusannya dengan apa yang disekutukan itu. Allah Ta'ala kata dia maha kaya daripada sebarang rakan kongsi. Maka orang yang sembah dia, dalam pada masa yang sama amalan itu ditujukan juga untuk lain, maknanya melakukan kesyirikan dalam amalan, Allah Ta'ala kata aku tak perlukan dia dan aku akan tinggalkan dia. Wa anhu radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Hadis sahih riwayat dari Imam At-Tirmizi. Dalam hadis yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sesiapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Allah ni Tuhan yang maha kaya, dan kita sebagai hamba, tugas hamba adalah minta dari Allah. Bahkan bila hamba tu tak minta, Allah Ta'ala sangat murka. Bila hamba ni dia tak bersifat sebagai hamba, dia rasa kata dia tak perlu dah, dia tak minta ke Allah, sedangkan dia sangat memerlukan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Hadis yang ketiga, saya tengok 3 hadis, setiap bab dia bawa mai 3 hadis, lepas tu kita tengok huraian dia sepintas lalu. Wa an sayyidina Muawiyah bin Haidah al-Qushairi radhiyallahu anhu qala qultu ya nabiy Allah auratuna ma na'ti minha wa ma nadhar qala ihfaz aurataka illa min zawjatika aw ma malakat yaminuk qultu ya nabiy Allah idza ka ahaduna khaliyan qala fallahu ahaqqu an yustahya minhu minan nas. Rawahu Tirmizi fi sunanih wa qala hadza haditsun hasan. Muawiyah bin Haidah al-Qushairi, ini sahabat Nabi, nama dia Muawiyah bin Haidah. Muawiyah yang kita kenal itu Muawiyah bin Abi Sufyan, itu lain, itu tokoh sahabat yang jadi khalifah, yang jadi pemimpin selepas daripada zaman Khulafaur Rasyidin. Yang ni Muawiyah bin Haidah al-Qushairi. Dia kata, aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Nabiullah, wahai Nabi Allah, siapakah yang boleh melihat aurat kami? Ni cerita ni, hadis ni pada peringkat awal Muawiyah bin Haidah ni masuk Islam. Jadi dia mai jumpa Nabi, dia tanya tu, nampak soalan tu macam basic, tapi sahabat dia tanya semua berkaitan dengan agama ni. Siapa yang boleh tengok aurat kami, dan siapakah yang harus kami sembunyikannya? Aurat batas ni, siapa yang kami boleh tayang, makna orang yang boleh tengok aurat kami ni siapa, dan siapa pula orang yang kami perlu jaga. Maka baginda bersabda, peliharalah aurat kamu kecuali dari isteri kamu dan juga hamba sahaya. Jagalah aurat ni, jangan nak bagi siapa tengoklah, kata, melainkan pada isteri, pada pasangan, okeylah, yang halal. Aku bertanya lagi, bagaimana pula halnya jika seseorang itu bersendirian, duduk seorang-seorang, tak ada siapa, nak kena jaga kan batas aurat ni? Muawiyah bin Haidah tanya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah lebih berhak lagi untuk kamu berasa malu kepadanya berbanding manusia-manusia lain. Kalau duduk seorang pun Allah itu maha melihat, maka Allah itu patut kita rasa malu pada dia. 3 hadis ni menceritakan tentang adab kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara lain tadi dia sebut, seseorang hamba dia sangat perlukan kepada Tuhan dia, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, bila bulan Rajab, di antara tajuk yang orang bicarakan tentang Isra' dan Mi'raj. Isra' ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam suratul Isra' ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan bi'abdihi, yang memperjalankan hambanya. Tuan-tuan, dalam Isra' dan Mi'raj cerita apa? Cerita Nabi, Allah Ta'ala bagi anugerah kat Nabi. Allah bawa Nabi berjalan daripada Masjidil Haram
ke Masjidil Aqsa, kemudian dinaikkan ke Sidratil Muntaha. Anugerah. Tapi Allah pilih perkataan bi'abdihi. Allah bawa ni hambanya. Nabi tu Allah gunakan istilah hamba kepada Nabi. Allah tak sebut kami bawa nabiyihi, kami bawa nabinya. Allah tak sebut kami bawa rasulnya. Allah tak sebut kami bawa kekasihnya. Walaupun benda-benda itu boleh munasabah dengan gelaran dan pangkat Nabi itu. Tapi Allah Ta'ala pilih perkataan kami jalankan hambanya. Faham di sini, kedudukan manusia yang paling dekat di sisi Allah adalah seorang yang bergelar hamba dan dia bersedia untuk mengaku diri dia sebagai hamba. Seperti mana yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Hamba-hamba ni makna kata apa? Bila disuruh dia buat. Itu kan hamba. Bila disuruh dia tak tanya, tak protes banyak. Pasal apa nak kena buat? Ni kalau tak buat boleh tak? Kalau tangguh sat, itu bukan sifat hamba. Hamba bila kata buat, buat. Bila kata jangan buat, dia tak buat. Itulah sifat hamba. Dan itulah ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membawa maksud pada kita manusia yang paling baik di sisi Allah apabila manusia itu bersedia untuk jadi hamba Allah. Kita semua hamba Allah. Secara realitinya semua kita hamba. Tapi sedar tak kita? Mengaku tak kita? Kita adalah hamba. Iaitulah sampai masa arahan itu kita buat. Bila datang larangan, kita tinggal. Itulah sifat hamba yang sejati. Daripada hadis tadi, beberapa pengajaran yang boleh kita simpulkan ialah di antara adab kita dengan Allah yang paling utama ialah tidak menyekutukan Allah dalam apa jua urusan ibadah dan kehidupan kita. Tidak menyekutukan Allah itu adalah adab, adalah tata cara kehidupan kita. Kerana dengan kita tidak menyekutukan Allah, dengan menyekutukan Allah, dia akan menghilangkan maksud ikhlas. Sedangkan bila kita beribadah kepada Allah, tujuan kehidupan kita adalah wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita disuruh untuk beribadah kepada Allah dengan penuh ikhlas. Apabila ada tempat lain yang kita bergantung dalam persoalan ibadah kita, ya kita kata lillahi rabbil alamin, tapi kadang-kadang ibadah kita tu untuk orang tengok, ibadah kita tu untuk orang puji, ibadah kita tu untuk orang kata sekian-sekian, maka itu secara tak langsung dia adalah ada unsur-unsur bersekutu, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak jelas, tapi di situ dia akan menghilangkan maksud ikhlas. Bila menghilangkan maksud ikhlas, maka tidaklah jadi persoalan tadi ataupun urusan yang kita buat tadi sebagai ibadah, sebagai ibadah. Hadirin mukminin yang dikasihi sekalian, kata Imam Ibn Al-Qayyim, la yastaqimu li ahadin qattul adabu ma'allahi ta'ala illa bi salasati asya' ma'rifatuhu bi asma'ihi wa sifatihi wa ma'rifatuhu bi dinihi wa syar'ihi wa ma yuhibbu wa yakrah wa nafsun musta'iddatun qabilatun layyinatun mutahayyi'atun liqabulil haqqi ilman wa amalan wa hala. Kata Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, maksud daripada ungkapan Ibn Qayyim ini, tidaklah seseorang itu lurus elok adabnya dengan Allah melainkan dengan 3 perkara. Jadi nak jadi seseorang, nak jadi beradab dengan Allah ni, tengok ada 3 benda ni tak? Apa dia 3 benda ni? Pertama, mengetahui nama-nama dan sifat-sifatnya. Maknanya kita kenal Allah Ta'ala dengan cara sifat-sifat Allah Ta'ala kita tahu. Itu cara yang pertama. Yang kedua, mengetahui agamanya berserta syariatnya. Kita tahu apa tuntutan-tuntutan syarak, apa benda yang kita kena buat, apa benda yang kita patut buat, dan apa benda yang kita kena tinggal. Mengetahui apa yang disukai dan dibencinya, juga termasuk dalam cara-cara manusia beradab dengan Allah. Dan yang ketiga, jiwa yang bersedia menerima dengan siap siaga kebenaran dari segi perbuatan, pengetahuan dan segala-galanya. Makna jiwa yang bersih, yang bersedia untuk menerima arahan, larangan, untuk patuh, untuk tunduk, untuk jadi hamba.
Itulah maksud beradab dengan Allah Ta'ala. Tugas hamba, tugas manusia, bila kita sebut kena beradab dengan Allah, kata Ibnul Qayyim, kena ada 3 benda. Hak pertama, kita kenal dia, kenal nama Allah, kenal sifat Allah, kenal Allah. Kita nak baca dalam Asmaul Husna, Al-Khaliq, apa dia Al-Khaliq, kita tahu Allah Ta'ala bersifat dengan maha ni, maha sekian-sekian. Yang kedua, kita tahu tuntutan syarak. Kita tahu tuntutan syarak, kita tahu dari persoalan-persoalan bidinihi wa syar'ih, tuntutan agama dan syarak, dan kita tahu apa yang Allah Ta'ala suka, apa yang Allah Ta'ala tak suka, tahu semua dah. Dan yang ketiga, adab kita dengan Allah, kita sediakan tapak hati yang bersih, makna kita bersedia untuk tunduk dan patuh kepada arahan dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila boleh capai 3 perkara ni, maka kita dikira sebagai melaksanakan tuntutan seorang hamba beradab dengan Tuhannya, dengan Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kemudian bab yang seterusnya, fi adabit ta'amuli ma'an nabi wa ahli baitih. Bab yang menceritakan tentang adab-adab dengan Nabi dan juga dengan ahli baitih, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kullu ummati yadkhulul jannata yawmal qiyamati illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, tiap dari umat aku akan masuk syurga pada hari kiamat kelak, pada hari akhirat kelak, kecuali orang-orang yang tak mau. Nabi kata, hadis ni popular tuan-tuan, kita pun duduk dengar, kita perasan dah. Nabi kata, hari kiamat, hari akhirat kelak, semua orang yang bergelar umat Nabi, kita ni siapa? Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk syurga, akan boleh masuk syurga, illa man aba, kecuali orang yang tak mau. Sahabat jadi heran, faqalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Sahabat tanya, siapa yang tak mau tu? Adakah orang tak mau masuk syurga ni? Qala Nabi, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Orang yang mentaati aku, makna ikut apa yang aku ajak, dakhala al-jannah, orang tu akan masuk syurga. Wa man asani, siapa yang ingkar, siapa yang aku ajak tak mau ikut, faqad aba, itulah orang yang enggan untuk masuk syurga. Wa an sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Hadis sahih riwayat dari Ibnu Majah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang tidak dikira sempurna imannya sehinggalah dia lebih kasihi daripada ayahnya dan anaknya dan orang lain. Nabi kata manusia ni, hamba Allah ni, akan diukur keimanannya. Iman itu tak lengkap, tak sempurna, selagi mana Nabi, dia tak sayang Nabi lebih daripada dia sayang orang-orang dekat dengan dia. Dia sayang ayah dia, dia sayang anak dia, tapi dia sayang Nabi lebih daripada sayang anak dan ayah ni. Itu tanda kesempurnaan iman seseorang. Macam mana sayang tu? Nanti kita tengok huraiannya. Dalam satu hadis lain, riwayat dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la u'tiyanna hadhihi ar-rayata rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu yaftahu Allah ala yadayhi. Qala Umar bin Al-Khattab, ma ahbabtu al-imarah illa yawma idzin fatasawarat laha raja'a an ud'a laha. Faqala fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib fa'a'tahu iyyaha. Qala imshi wa la taltafit hatta yaftahillahu alayk. Qala fasara Ali shay'an thumma waqafa wa lam yaltafit fasaraha ya Rasulullah ala madza uqatilu an-nas
qala qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fa idza fa'alu dzalika faqad mana'u minka dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Hadis sahih riwayat dari Imam Muslim. Abu Hurairah cerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu nak berlaku peperangan Khaybar. Khaybar ni salah satu perang yang berlaku antara antara orang Islam Madinah dengan kelompok Yahudi yang pada waktu itu menempati tembok Khaybar. Waktu Nabi sampai di Madinah pada peristiwa hijrah, Madinah ditempati oleh, di antara penduduk Madinah adalah kelompok Yahudi. Dan Yahudi ini terpecah kepada 3 suku kaum: Bani Quraizah, Bani Qainuqa dan Bani Nadir. Dan mereka waktu itu sepakat untuk mempertahankan Madinah, buat perjanjian dengan Nabi, kita orang Madinah, kita kena pertahankan Madinah. Apa-apa jadi orang nak serang Madinah tempat kita pertahankan. Tanpa mengira latar agama, bahkan Nabi tak paksa pun. Hampa nak teruskan dengan kehidupan sebagai Yahudi, teruskan. Cuma aku cerita ini kebenaran. Nak ikut, orang ikut sudah. Dan mereka pun okey pada peringkat awal. Jadi buatlah perjanjian sebagai warga negara Madinah. Mereka ni warga negara Madinah, kena pertahan Madinah. Tapi mereka khianat. Tahun yang kedua mereka mula khianat pada Nabi. Mereka mula tunjukkan sifat sebenar. Yang kata Yahudi talam berapa muka ni, mereka dah tunjuk muka-muka mereka. Mereka khianat, mereka atok percaturan di belakang untuk serang Nabi dan sebagainya, yang menyebabkan Nabi mula mengusir mereka. Mula dengan Bani Quraizah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, semua dikeluarkan dari Madinah. Dan mereka lari piduk di mana? Mereka piduk di satu kawasan namanya Khaybar. Khaybar hari ini dalam kawasan Arab Saudi lah. Dia menuju ke arah utara Madinah. Khaybar. Mereka pergi duduk di sana. Bila mereka duduk sana, Yahudi ni, mereka tak berhenti daripada duduk teruskan lagi agenda jahat mereka. Nak kacau pergerakan dakwah Nabi, nak serang Madinah, buat macam-macam benda yang menyebabkan Nabi SAW terpaksa untuk turun bertembung dengan mereka di tempat mereka dipanggil sebagai Khaybar tadi. Khaybar ni punya tembok yang kukuh. Nabi pergi kepung mereka. Peristiwa ini berlaku pada tahun ke-7 Hijrah. Dan ceritanya akhirnya orang Islam menanglah dalam peristiwa Khaybar. Sebab tu orang Yahudi, Zionis Yahudi, hari ini bila pejuang-pejuang Palestin melaungkan perkataan Khaybar, Khaybar ya Muhammad, Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad sawfa ya'ud. Khaybar, Khaybar wahai Yahudi, tentera Muhammad akan kembali. Bila mereka dengar perkataan tu, mereka rasa ni lah mengimbau sejarah bagaimana mereka pernah mereka pernah kalah dalam kubu kuat mereka ketika bertemu dengan Nabi SAW pada tahun ke-7 Hijrah dahulu. Jadi dalam peristiwa ni Nabi kata apa? Bila tentera Islam dah berhimpun, la u'tiyanna hazihi rayah rajulan yuhibbullaha wa rasulah yaftahullahu ala yadayhi. Nabi kata, aku akan bagi bendera perang ni kepada seorang lelaki yang dia kasihkan Allah dan Rasulnya. Dia sayangkan Allah dan Rasulnya. Dan Allah akan takdirkan kota ini dibuka. Maksudnya kita akan menang dengan lelaki ni. Mana aku akan bagi ni bendera ni, kan simbol ketua akan pegang bendera lah, bendera perang ni. Bendera ni aku akan berikan kepada seorang lelaki yang sifatnya dia sayang Allah dan Rasul, dan Allah akan takdirkan kemenangan dicapai melalui dia. Kata Sayyidina Umar, ma ahbabtul imarata illa yawma idzin. Bila Nabi sebut macam tu, tak pernah terlintas dalam hati aku ni suka kepada jawatan melainkan hari itu. Waktu Nabi kata tu, aku sangat teringin untuk dapatkan gelaran tu, kerana Nabi kata orang yang aku beri tanggungjawab ni, dia ni sifat dia apa? Dia kasihkan Allah dan Rasul. Jadi aku hari lain aku tak terasa nak berebut sangat, tapi hari itu bila Nabi kata, aku ada satu perasaan dalam hati ni, kalau dapat ke aku. Fatasawartu laha raja'a an ud'a laha. Aku pun bila hari Nabi nak lantik tu, aku duk tunjuk muka sikitlah, dengan harapan dapat ke aku. Ini Sayyidina Umar. Qal fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib. Tiba-tiba
Bila hari kejadian, bila hari Nabi nak bagi bendera ni, Nabi panggil Ali bin Abi Talib. Nabi bagi kepada Sayyidina Ali. Fa'atahu iyyah. Lalu Nabi kata, imshi wala taltafit hatta yaftah Allahu alaik. Berjalanlah, geraklah, dan jangan berputar, jangan berpatah balik. Pi terus. Jangan berpatah balik, jangan berpaling, sehingga Allah takdirkan kemenangan akan diberikan. Pi, geraklah. Fasara Ali syai'an. Sayyidina Ali pun bergeraklah. Bila dah arahan keluar, dia pun pimpin, bawa bendera, pimpin pasukan, gerak, terus dia dengar arahan Nabi, patuhnya arahan Nabi. Nabi kata jangan berpaling langsung. Dia terus pergi, bergerak. Kemudian dia nak tanya Nabi. Dia nak tanya satu soalan pada Nabi yang mungkin dia terlupa. Tapi oleh kerana Nabi kata pi jangan berpaling, dia pun tak paling lah, patuh kat Nabi ni. Ini hadis ni cerita tentang adab dengan Nabi, bagaimana tahap sahabat macam tu. Bila Nabi kata pi jangan berpaling, dia bergerak, kemudian dia teringat nak tanya satu benda. Tapi Nabi kata jangan paling. Maka dia pun berdiri, tak berpaling. Lalu dia tanya dengan suara yang kuat, ala maza uqatilun nas ya Rasulullah, ni nak pergi perang ni prinsipnya apa? Kita perang ni untuk apa? Faqala qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah. Nabi pun jawablah, perang sehinggalah mereka mengucapkan dua kalimah syahadah. Makna kita perang ni perang kerana mereka menentang kita atas dasar agama. Maka perangilah sehingga mereka mengucapkan dua kalimah syahadah. Fa idza fa'alu zalik, kalau mereka mengungkapkan dua kalimah syahadah, faqad mana'u minka dima'ahum wa amwalahum, maka telah terjagalah darah dan harta mereka illa bihaqqiha, melainkan dengan haknya, wa hisabuhum 'ala Allah taala, dan perhitungannya semua dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tiga hadis yang kita baca ni menggambarkan bagaimana tahap ketundukan para sahabat pada Nabi, dan kita diajak untuk beradab dengan Nabi. Bila sebut adab dengan Nabi ni, dia merangkumi tiga perkara. Adab kita, tadi kita adab dengan Allah, kata Ibn Al-Qayyim, paling buat tiga perkara. Hal ni pun adab kita dengan Nabi sekurang-kurang ada tiga jenis. Iaitulah adab hati. Dia panggil adab dari sudut hati kita ni. Dengan kita beriman ke Rasulan Nabi, kita percaya dengan risalah yang dibawa oleh Nabi, kita ada rasa cinta dekat Nabi, kita ada rasa ta'zim, kita ada rasa penghormatan pada Nabi, kita percaya apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi bawa, apa yang Nabi janjikan. Itu adab kita dari sudut adab hati. Yang kedua, adab dari sudut lisan. Dari sudut lisan kita, iaitulah kita dahulukan dalam sebarang perkara suruhan atau larangan. Kalau dalam sahabat mereka hidup dengan Nabi, di antara adabnya apa? Dalam Quran kata la tarfa'u aswatakum, kita tak tinggikan suara ketika kehadiran Nabi. Kan sahabat-sahabat pernah ditegur, Allah Ta'ala tegur bila dia pergi rumah Nabi, dia pergi cakap dengan suara yang kuat, cakap Allah, sampai Quran tegur, jangan, wahai orang yang beriman, jangan angkat suara ketika kamu bersama dengan Nabi. Itu konteks sahabat. Adapun kita tak ada dah. Kita tak bertemu dengan Nabi. Tapi bila kita pergi ziarah maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam, benda ni juga dituntut. Pelihara adab suara, tata cara, jangan tinggi, jangan duk royo rendah. Depan maqam Nabi. Jangan duk kuatkan suara. Orang kadang-kadang orang pergi ziarah masuk raudhah yang dikatakan apa, yang sebut dalam hadis kata antara rumah aku dengan mimbar aku itu taman syurga. Pakak berebut masuk. Bila berebut masuk tu kadang-kadang lupa adab ni. Quran kata jangan tinggi suara dengan Nabi. Berebut, royoh rendah suara, menjerit sana menjerit sini. Kita telah hilang satu nilai adab. Tapi alhamdulillah lah, semenjak 2-3 bulan bila mana depa buka balik umrah dalam musim norma baru ni, depa buat sistem yang giliran apa semua tu, dia agak tersusun lah. Tak dengar sangat dah suara-suara royoh rendah tu. Kalau dulu dia jadi macam market, nak masuk taman syurga, tapi kita langgar adab tata caranya, menyakitkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka cara yang kedua adab dengan lisan kita.
Dalam konteks para sahabat, Allah Ta'ala tegur dia apa? Jangan kuat suara depan Nabi. Adab dengan lisan juga apa dia? Kita bersolawat kepada baginda, itu adab dengan lisan. Dengan lidah kita gunakan lidah ni untuk memperbanyakkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, yang pertama adab dengan hati, kita meyakini Nabi. Adab dengan lisan, kita salawat, kita puji Nabi dan sebagainya. Adab yang ketiga, adab dengan amalan, dengan perbuatan, dengan anggota, iaitulah kita ikut syariat Nabi dan kita laksanakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiga adab ni, baik dengan hati, dengan lisan dan dengan amalan, itu tanda kata kita beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis tadi juga Allah mewajibkan para orang yang beriman ni untuk beradab dengan Nabi, mentaati, menyayangi Nabi, termasuklah menyayangi ahli bait Nabi. Ahli bait ni pun perbahasan panjang. Ada orang dakwa ahli bait ni hanyalah beberapa orang. Disebutlah nama Ali, Fatimah, Hasan, Husain, Miqdad dan sebagainya. Sedangkan kalau kita tengok dalam Al-Quran, kita tengok dalam nas-nas hadis, ahli bait, orang yang dekat dengan Nabi, memang keluarga Nabi, termasuklah, kalau boleh kita luaskan konsepnya, termasuklah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardah. Mereka juga ahli bait, para isteri Nabi. Ini nak kata ahli bait hanya kelompok tertentu, isteri Nabi dia kata tak masuk. Isteri Nabi sudah tentulah ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dituntut untuk beradab dengan mereka, termasuklah dengan para sahabat, orang yang berjuang bersama Nabi untuk menyampaikan agama pada kita ni. Kemudian dalam hadis yang ketiga tadi, kita dapat satu pengajaran bagaimana tahap ketaatan para sahabat. Sayyidina Ali bila Nabi kata pi jangan berpaling, pi terus tak paling lah. Walaupun dia nak tanya satu soalan lah, kalau dia paling pun tak ada masalah, tak salah pun, tapi kerana adab, nak tunjuk adabnya dengan Nabi, ketaatan mereka sampai ke peringkat macam tu. Bila Nabi suruh buat, mereka akan laksanakan. Bila Nabi suruh tinggal, mereka tinggal segera. Bab yang seterusnya, fi adabit ta'amuli ma'al walidain wa in kana ghaira salihin. Bab beradab dengan ibu bapa sekalipun mereka bukan orang baik. Sekalipun ibu bapa kita tu tak tergolong di kalangan orang baik, tapi sebagai anak kita dituntut untuk tetap beradab dengan mereka. Dalam sebuah hadis riwayat dari Abu Darda radhiyallahu an, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-walidu awsatu abwabil jannah fa adhi' zalikal bab aw ihfazhu. Hadis sahih riwayat daripada Ibnu Majah. Kata Abu Darda, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bapa itu adalah penyebab masuk pintu-pintu syurga. Seorang ayah adalah penyebab anak ni boleh masuk ke syurga. Terserahlah kepada engkau untuk mensia-siakan pintu itu ataupun memeliharanya. Nabi kata, pulanglah. Sama ada nak ambil pintu tu, nak jaga bagi elok, bagi boleh masuk, ataupun tak ambil peluang tu, abaikan. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua riwayat daripada Asma radhiyallahu anha, qalat qadimat alayya ummi raghibatan fi ahdi quraisy wa hiya raghimatun musyrikatun faqultu ya Rasulullah inna ummi qadimat alayya wa hiya raghimatun musyrikah fa asiluha qala na'am fasili ummak. Asma binti Abu Bakar cerita, dia kata mak aku datang jumpa aku, inginkan manfaat kebendaan daripada aku, main minta sesuatu lah mak dia ni, mak kepada Asma binti Abi Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni ada beberapa orang isteri, di antara isterinya adalah mak kepada Asma. Asma ni dia adalah kak kepada Aisyah tapi berlainan ibu. Mak dia ni Abu Bakar dah cerai sejak daripada sebelum zaman Islam lagi pun. Sejak sebelum Islam dah diceraikan mak kepada Asma. Sementara mak kepada Aisyah nama Ummu Ruman, itu sahabat Nabi, masuk Islam. Jadi kata Asma, mak dia mai jumpa dia waktu peristiwa Sulhul Hudaibiyah. Mai ialah nak minta sesuatu.
Sedangkan kata Asma waktu itu dia seorang yang menentang Islam dan juga seorang yang musyrik. Dia tak beriman. Mak aku dia tak beriman. Tapi mak mai jumpa aku. Maka aku bertanya kepada Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah datang kepadaku sedangkan dia seorang musyrik yang tidak beriman. Adakah aku patut berbuat baik untuk menyambung silaturahim dengannya? Yang dia kata, Asma tanya Rasulullah, mak aku mai jumpa aku sedangkan kita tahulah dia tak Islam, bahkan dia menentang Islam. Tapi aku boleh tak nak buat baik dengan dia, nak jaga hubungan silaturahim ni? Apa jawab Nabi? Na'am fasili ummak. Nabi kata, ya, teruskan buat baik dekat mak ni, kerana itu sebahagian daripada proses menyambung silaturahim. Jadi Asma pun okeylah dengan mak dia. Kemudian dalam satu hadis lagi riwayat daripada Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anfuh summa raghima anfuh summa raghima anfuh. Qila man ya Rasulullah? Qal man adraka walidayhi 'inda al-kibar ahaduhuma aw kilayhima summa lam yadkhulil jannah. Nabi kata raghima anfuh. Ini satu kata-kata kiasan dalam bahasa Arab. Makna lebih kurang mudahlah. Malanglah. Malanglah. Nabi ulang 3 kali. Malang sungguh, malang sungguh, malang sungguh. Sahabat tanya, siapa yang malang tu? Maka Nabi kata, orang yang mana mereka masih hidup ketika sampai usia mak ayahnya ke usia tua. Allah Ta'ala bagi kat dia hidup, mak ayah pun hidup lagi usia tua. Ataupun salah seorang, tapi dia tak buat baik dekat mak ayah dia. Ya. Allah Ta'ala takdirkan kat dia, bagi rezeki kat dia, ibu ayah dia usia lanjut dan dia masih hidup, tapi dia tak ambil peluang untuk buat baik kepada mak ayah. Orang yang macam ni Nabi kata apa? Raghima anfuh. Dalam bahasa perkataan kalau terjemah, rompong hidung. Tapi ini kata-kata kiasan yang menggambarkan apa? Malang. Seseorang ni kan malang. Nabi kata, saya betul lah, siallah kehidupannya. Sahabat tanya, siapa dia tu? Siapa dia yang malang tu? Orang yang mak ayah ada sampai usia yang lanjut, tapi dia tak buat baik dekat mak ayah dia. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, 3 hadis dalam tajuk ni adalah benda yang biasa, cuma nak digambarkan tuntutan untuk buat baik kepada mak ayah ni melangkaui batas dan segala sempadan. Walaupun mak ayah ni orang tak baik, tapi sebagai anak, tanggungjawab dia tetap untuk buat baik. Tuan-tuan buka dalam Al-Quran, cerita tentang arahan Allah, wa wasainal insana biwalidayhi. Allah Ta'ala berpesan untuk buat baik dengan mak ayah. Ya, saya tak ingat ayat surah apa tu. Cerita tentang sahabat Nabi yang namanya Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'd bin Abi Waqqas, siapa dia Sa'd ni? Sa'd ni kalau ikut pangkat, dia ni pak menakat Nabi melalui jalur mak dia. Walaupun tidak secara langsung, tapi pak menakan pupu macam tu lah lebih kurang. Sa'd bin Abi Waqqas. Dan bila dia masuk Islam, dia masuk Islam pada umur 17 tahun. Sa'd bin Abi Waqqas ni masuk Islam pada umur 17 tahun. Umur ni beza dengan Nabi. Waktu hijrah umur ni 28. Waktu hijrah umur ni 28 tahun. Maknanya Nabi waktu hijrah umur 53 tahun. Itulah jarak usia dia. Walaupun dari sudut pangkat, Sa'd ni pak menakan kepada Nabi, tapi dari sudut usia dia jauh muda dari Nabi. Waktu umur 17 dia masuk Islam. Dia di antara orang awal memeluk Islam. Bahkan kalau dalam sebahagian riwayat kata, selain dari adik-beradik Nabi, itulah isteri Nabi, Ali, Zaid bin Harithah yang duduk di rumah Nabi masuk Islam, antara orang awal yang masuk Islam, Abu Bakar, Bilal dan juga Sa'd bin Abi Waqqas. Bila Sa'd bin Abi Waqqas masuk Islam, mak dia yang bernama Hamnah binti Sufyan telah ugut dia, telah buat gala macam-macam. Hang tinggalkan agama, kalau tidak aku buat ni, aku buat ni. Sampai satu peringkat mak dia buat mogok lapar. Mak dia kata, Sa'd, kalau kamu tak tinggalkan ajaran Muhammad, mak tak akan makan. Biar sampai satu peringkat mak mati kelaparan, maka orang akan kata Sa'd punya teruk bunuh mak dia. Tapi Sa'd waktu tu dia pun dalam keadaan serba salah. Ni arahan mak, tapi ini agama. Akhirnya dia jumpa dengan Nabi SAW dan turunlah ayat Quran yang kata apa? Buat baik.
Tapi dalam urusan kesyirikan, jangan taat kepada ibu ayah. Selain daripada tu, okey, urusan untuk kehidupan, buat baik dekat dia mak kita, anak, laksanakan tanggungjawab tu. Tapi kalau dia suruh kepada kesyirikan, tu tak boleh. Hak tu tak boleh langgar sempadan. Tapi atas sifat kemanusiaan sebagai ibu ayah dan ia sebagai anak, maka ketaatan itu patut ada. Cuma dalam bab syirik, kalau macam ni, kes ni, mak dia paksa untuk dia, tak boleh. Tapi ni cerita tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan hadis yang kita bawa tadi sama, termasuk Asma. Macam mana Asma tanya kat Nabi, mak aku tak Islam ni, boleh tak aku buat baik? Nabi kata, na'am, ya, kena buat baik. Fasili ummak, kena buat baik dengan mak ayah. Tapi kalau bab urusan berkaitan dengan dia suruh pada perkara-perkara yang melanggar daripada batas akidah, maka yang tu tidak boleh ditaati. Sebahagian daripada hadis tadi juga, kalau kita baca tadi, seolah-olah orang faham hadis tu buat baik dekat mak ayah ni terhenti ketika hidup. Sebab tu Nabi kata malang orang yang bila mak ayah dia hidup dia tak buat baik. Seolah-olah buat baik kepada mak ayah terhenti bila mana mereka wafat. Itu kefahaman yang silap. Bahkan apabila ibu ayah telah tak ada, maka anak yang bertanggungjawab ini, anak ni dia boleh lagi untuk buat baik, dan bahkan dia dituntut untuk terus berbuat baik. Dengan caranya ialah berdoa. Sebab tu Nabi kata ada warisan, amalan manusia semua terputus melainkan beberapa, 3 perkara. Antaranya apa? Waladin salihin yad'ulah, anak saleh yang sentiasa mendoakan kepada ibu ayahnya. Maka doa adalah satu benda yang mudah, dan dia secara pasti bila kita minta doa untuk mak ayah kita, secara pasti Allah Ta'ala akan sampaikan, Allah Ta'ala akan makbul dan perkenankan. Kadang-kadang orang bila dia nak buat kebaikan kepada mak ayah yang tak ada, tapi benda yang buat baik yang tidak memerlukan kepada modal pun, dia tak perlu minta tolong orang pun, dia sendiri buat, dia terlepas itu, iaitulah berdoa. Kadang-kadang dia minta tolong kawan, buat tu, buat ni sekian-sekian, dia minta, adalah orang upah umrah lah, upah, tak apalah tu. Tapi benda yang boleh buat, dia sendiri boleh buat, dia tak perlu minta tolong orang, dan dia patut buat sebagai seorang anak. Apa dia? Berdoa. Doa lah. Berdoa kepada mak ayah dia. Itulah tuntutan seorang anak. Tak keluar modal, tak perlu dia pergi upah kawan, buat ni. Tak perlu. Berdoa. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan ibu ayah kita, berilah kerahmatan pada mereka, berikan kebaikan pada mereka. Ini itu tanggungjawab seorang anak, walaupun mak ayah dia sudah tak ada. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, bab terakhir, iaitulah adab manusia dengan dirinya. Jadi kita mula adab kita dengan Allah, adab kita dengan Nabi, adab kita dengan ibu bapa, adab kita dengan kita. Nabi Islam sampai peringkat tu. Nabi ni bagi panduan sampai adab dengan diri sendiri pun Nabi sebut. Dalam sebuah hadis riwayat dari Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yamshiyanna ahadukum fi na'lin wahidah liyun'ilhuma jami'an aw liyuhfihima jami'an. Hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah seseorang kamu itu memakai sebelah dari kasut. Mana pakai kasut sebelah, jangan. Nabi kata nak buang dua-dua, nak pakai dua-dua. Hadis tu nampak simple, nampak macam takkan biasa sangat. Ya, nampak macam biasa, tapi pengajarannya besar. Bagaimana Nabi nak ajak dalam bab adab ni, kita tak boleh buat benda-benda yang menghilangkan prinsip keadilan. Prinsip keadilan nampak kecil lah benda tu, tapi Nabi nak abang di antara benda yang ditekankan dalam beragama ni adalah keadilan. Jangan pakai kasut, jangan pakai sebelah, Nabi kata pakai dua-dua belah ataupun buka dua-dua belah. Juga boleh difahami, macam hari ni orang duk buat style rambut sebelah, botak sebelah, tak boleh tu. Sebab Nabi larang, itu menghilangkan unsur keadilan. Walaupun tak disebut dalam hadis perkataan potong rambut tu, disebut perkataan bab kasut, tapi dapat difahami kerana dia menghilangkan unsur-unsur keadilan, sedangkan itu yang ditekankan dalam agama ini. Kemudian dalam satu hadis lain Nabi kata apa?
Sayyidina Abdullah bin Amr meriwayatkan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah bin Amr, balaghani annaka tasumun nahar wa taqumul lail fala taf'al fa inna li jasadika 'alayka hazza wa li 'aynika 'alayka hazza wa inna li zawjika 'alayka hazza sum wa aftir sum min kulli shahrin thalathata ayyam fadzalika shaumud dahr. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Abdullah bin Amr bin As, dia ada dua, satu Abdullah bin Umar, satu anak Sayyidina Umar. Ini Abdullah bin Amr bin Al-As, anak kepada Sayyidina Amr ibn As. Anak dia Abdullah bin Amr ni masuk Islam lebih awal dari ayah pada tahun yang ke-7 Hijrah. Kemudian lepas itu bawa ayah dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia jadi seorang yang sangat dekat dengan Nabi. Dia ikut saja banyak Nabi cerita, Nabi duduk di mana pun dia ikut, dan dia jadi orang yang begitu bersemangat untuk melaksanakan ibadah, sehingga dia memang terkenal sebagai ahli ibadah. Tahap ibadahnya ni luar biasa. Sampai Nabi jumpa dia, Nabi kata, wahai Abdullah ibn Amr, balaghani annaka tasumun nahar wa taqumul lail. Nabi kata, ada berita sampai ke aku, kamu ni siang hari puasa, malam mendirikan malam. Mana siang puasa, malam ni kira qiyamul lail lah, mendirikan malam. Ibadah sungguh lah. Nabi kata, aku dengar cerita hang macam tu. Siang hang puasa, malam hang jadi ahli ibadah. Fala taf'al. Nabi kata, jangan nak buat macam tu. Jangan buat macam tu. Jangan sampai 24 jam. Fa inna li jasadika 'alaika hazza. Tubuh badan kamu ada hak. Ada bahagian untuk diberi. Dia nak kena rehat, dia nak kena khidmat diri dia. Tubuh kita ni ada hak. Wa li'ainika 'alaika hazza. Mata kita ni ada hak, ada bahagian dia yang dia nak kena lena, dia nak kena pejam zat, dia nak kena ni. Ini sampai semua masa nak habis dengan ibadah, jangan buat macam tu, tak kena. Wa inna li zawjika 'alaika hazza. Isteri kamu ada hak dia, kena tunaikan kepada isteri kamu hak dia. Sum wa aftir. Nabi kata puasa kemudian buka. Ada hari puasa, ada hari buka. Sum min kulli syahrin salasata ayyam. Puasa pada setiap bulan ni 3 hari. Fazalika yaumud dahar, iaitulah pada hari-hari. Fazalika saumud dahar. Puasa pada 3 hari pada setiap bulan ni, itulah bersamaan dengan puasa sepanjang tahun. Mana ganjarannya samalah. Ganjaran dapat. Hang boleh puasa 3 hari sebulan, pahala nilai di sisi Allah sama seperti mana puasa 1 tahun. Ini Nabi tegur kepada Abdullah bin Amr. Nabi perbetulkan konsep ibadah. Dalam pada masa yang sama, Nabi ajak kepada kita tentang adab kita dengan badan, dengan kita. Kita ada benda-benda yang kita nak kena tunaikan hak dia. Badan, mata kita ada hak dia, tubuh badan kita ada hak dia untuk dia berehat, anak-anak kita ada hak untuk kita beri, keluarga kita ada hak, mana masa kita kena bahagikan. Jangan sampai silap faham, ibadah ni kira kena tumpu 24 jam. Semua kehidupan kita ibadah kalau kita faham konsep yang sebenarnya. Jadi hadis tadi juga mengajar kita untuk kita dalam bab ibadah kita kena ada sikap apa? Jangan terlalu mengabai dan jangan terlalu melampau. Dia kena ada satu prinsip yang kita panggil sebagai wasatiyah, sederhana. Sederhana ni bukan cukup-cukup makan, tapi sederhana ni mengikut acuan daripada panduan yang Nabi sebut. Iaitulah jangan terlalu melampau sampai kita menyeksa diri, jangan pula sampai mengabai. Tak apalah, tak buat, Allah Ta'ala Maha Pengasih, kita tak buat, jangan sampai tara tu. Kita kena wasatiyah, sederhana mengikut garis panduan yang diletakkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadis-hadis yang kita baca pada pagi ini berkaitan dengan adab. Kita mulakan adab kita dengan Allah, adab kita dengan Nabi, adab kita dengan ibu bapa, dan adab kita dengan diri kita masing-masing. Mudah-mudahan kita boleh menjadikan panduan daripada apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan dan menjalani kehidupan untuk kita mencapai darjat apa tadi kita mulakan tadi, darjat hamba. Kita nak jadi hamba, maka prosesnya melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, salah silap saya mohon ampun dari Allah.
Mohon maaf dari tuan-puan sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته